Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir. Amma ba'duhu fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahu faqad fadzal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabillahil aziz, a'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardh mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in 'ilma. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala, Tuhan empunya dunia, salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keberkatan atas perhimpunan kita dalam majlis ilmu ini insya-Allah. Jadi kita sambung pengajian kita dalam kitab Minhajul Abidin, peringkat ilmu dan ma'rifat. Sambungan Minhajul Abidin, peringkat ilmu dan ma'rifat. Jadi kalau kita nak sebut pasal ilmu ni kalau apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ilmu ini suatu masa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat sedikit demi sedikit. Apakah yang dimaksudkan dengan ilmu itu diangkat, dimatikan para alim ulama. Apabila dimatikan para alim ulama, maka terangkatlah ilmu agama itu. Jadi ilmu ini satu bondo yang sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita hayati. Kalau tak ada ilmu lah dalam ibadat, ibadat kita akan menjadi sesat. Jadi pentingnya ilmu dalam ibadat, dalam kitab Minhajul Abidin ini menerangkan akan ilmu dan ma'rifat. Menerangkan akan ilmu dan ma'rifat, penting akan ilmu. Kita semua orang Islam perlu ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak melakukan ibadah? Jadi kita sambung akan pengajian kita mengenai ilmu. Kita lihat apakah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita lihat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Harith bin Abu Huzamah dari Abu Sa'id Al-Khudri, diperkuatkan dengan riwayat Imam Al-Tirmidzi dan dari Abu Umamah. Firman sabda Nabi SAW, kelebihan orang yang berilmu atas orang yang menjalankan ibadat ibarat kelebihanku atas orang yang paling rendah di antara umatku, kata Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengangkat orang yang berilmu. Mengangkat orang yang berilmu. Rasulullah bagi tahu orang yang berilmu atas orang yang menjalankan ibadat ibarat kelebihanku atas orang yang paling rendah di antara umatku. Bukan nak bagi tahu orang berilmu ini nabi, tidak. Makna nak bagi tahu itu tentang sekilan tinggi darjat orang yang berilmu. Itu sebab kita kena faham ilmu yang sebetul-betul ilmu. Kalau kita ambil ilmu yang salah, ilmu yang bukan datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan terjadilah satu perkara yang akan menyusahkan diri kita untuk menghadapi kehidupan. Bahkan Nabi sabdakan juga, sekali melihat wajah orang yang berilmu adalah lebih aku suka daripada beribadat selama 1 tahun. Rajin berpuasa dan mendirikan sembahyang malam. Ini kerana sudah tentu orang yang berilmu yang mahu mengerjakannya. Jadi lebih disukai. Rasulullah lebih menyukai orang yang berilmu daripada orang yang beribadat selama 1 tahun. Beribadat selama 1 tahun, kalau tak ada ilmu, tak guna juga. Ibadat sampai satu tahap, ibadat itu jadi ibadat yang sia-sia.
kalau ibadat itu tanpa ilmu. Dan sabda Nabi lagi, adakah kalian tahu siapakah yang paling mulia di antara penghuni syurga? Para sahabat menjawab, bahkan kami ingin mengetahui perkara itu ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah para ulama, orang-orang yang berilmu dan umatku. Yang paling mulia dalam syurga antaranya adalah orang-orang yang berilmu. Kini sudah jelas bahawa ilmu itu ibarat permata dan lebih utama daripada ibadat. Namun demikian kita tidak boleh meninggalkan ibadat, bahkan wajib beribadat dengan disertakan dengan ilmu. Jadi nak khabar tuan-tuan sekalian bahawa pentingnya ilmu itu. Pentingnya ilmu itu dalam ibadat itu kena ada ilmu. Hidup kita kan dua tempat. Satu dunia, satu akhirat. Kalau satu ilmu sahaja ada, ilmu akhirat. Nah, kita tak ada ilmu dunia, insya-Allah selamat kita. Yang masalah ada ilmu dunia tetapi tidak ada ilmu akhirat. Memang menjadi satu bondo yang sia-sia. Nah, ilmu akhirat tak ada. Kadang-kadang orang hidup ni tuan-tuan sekalian hidup sekadar dengan hidup. Tidak, salah. Bahkan kita sayang isteri bukan sebab dia bini. Tidak. Sebab ini adalah amanah Allah. Kita sayang ibu bukan sebab semata-mata ibu. Sebab amanah dari Allah. Kita sayang ayah, sayang masyarakat. Sebab amanah dari Allah Ta'ala. Bahkan bondo tu kita kena tahu. Apakah kemahuan dan kehendak Allah Ta'ala. Kita kena tahu akan kewujudan Allah. Kita tahu akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilmu yang penting. Ilmu akidah dan ilmu tauhid. Jadi kita kena jadi orang yang berilmu. Sebab banyak fadilat orang yang berilmu. Umpamanya sebuah pokok yang mana ilmu ibarat pohonnya dan ibadat ibarat buahnya. Maka jika tidak beribadat tanpa dibekalkan dengan ilmu, ilmu tersebut akan lenyap bagaikan debu ditiup angin. Ilmu tersebut akan lenyap bagaikan debu ditiup angin. Jadi setiap ibadat kita kena bekal dengan ilmu. Tahulah tuan-tuan sekalian sekarang ni dengan masalah puak-puak fahaman-fahaman Syiah, dengan masalah fahaman-fahaman yang menjadikan akidah kita rosak, kadang-kadang buat pondok yang tak baik, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala larang. Itu sebablah tuan-tuan sekalian. Kita kena ada ilmu, bahkan ilmu kita ni, ilmu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala rahmat, dan ilmu kita ni baik untuk kita punya ibadah. Di sini jelas menunjukkan bahawa kedudukan pohon adalah lebih penting kerana pohon merupakan inti utama. Akan tetapi buah mempunyai fungsi yang tidak kurang juga pentingnya. Oleh kerana itu kita harus memiliki kedua-duanya, iaitu ilmu dan ibadat. Jadi kita nak jadi orang Islam yang beriman. Kita tak nak ada ilmu tapi tak buat ibadat. Itu kerja orang-orang Yahudi. Kalau banyak ibadat ilmu tak ada, itu kerja-kerja orang Nasara. Jadi kita nak pilih mana? Kita pilih orang beriman. Apabila kita ada ilmu, ibadat kita akan jadi lurus. Ibadat kita akan jadi benar. Itu sebablah ulama bahas awal kitab Minhajul Abidin ini membicarakan soal ilmu. Apa kata ulama lagi? Sehubungan itu berkatalah Imam Al-Sanul Basri. Imam Hasanul Basri mengatakan, tuntutlah ilmu tanpa melalaikan ibadat dan beribadatlah tanpa melalaikan tuntutan mencari ilmu. Dua-dua kena guna pakai. Tak nak ilmu banyak, sombong yang main. Dia cakaplah dia pun hebat, ilmu banyak, sombong yang main. Orang lain semua tak elok, dialah yang elok. Itulah nak bagi tahu tu. Apabila kita ada ilmu, pastikan kita melakukan ibadah. Tak ada ilmu, kita beribadat, jadi bagaikan buah yang tidak memiliki pohon. Pokok tak ada tapi buah ada, tak diguna. Rosaklah buah tu, tak ada tempat untuk bertampung kan. Jadi perlu akan kedua-duanya, perlu akan ilmu dan perlu akan ibadah. Dua-dua kena cari. Hari ni orang banyak cari ilmu tapi nak ibadat itu Masya Allah. Lepas tu ada orang memandai-mandai pula tuan-tuan sekalian.
Ada dia beritahu keluar rumah tak perlu minta izin suami sebab alam milenium ni. Sebab zaman milenium, zaman baru ni tidak perlu minta izin suami. Dia fikir gunung akar semata-mata. Ingat dia siapa? Tuhan ke apa? Itulah masalah tuan-tuan sekalian. Apabila dia punya kepandaian tu lebih pandai daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kena ada dua-dua. Kena ada ilmu, lepas tu kena ada ibadah. Kata Imam Hasan Al-Basri. Kini keadaan semakin jelas bahawa manusia perlu memiliki ilmu dan beribadat. Di samping ilmu adalah yang paling utama. Dia antara ibadat dengan ilmu, paling utama tu ilmu. Tapi kalau ilmu saja tak buat ibadat, tak jadi juga. Itu sebab kita mahukan apa? Kita mahukan ilmu dan ibadat. Perhatikan sabda Nabi SAW, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh. Atau kama qala, ilmu adalah imam kepada amal dan amal adalah makmum. Jadi ilmu tu imam depan. Ilmu tu adalah imam kepada amal kita. Amal makmum kepada ilmu. Jadi kalau kita semayang lah, kita semayang seorang, dalam hadis begitu, dapat satu kan, semayang jemaah dapat 27. Mana yang lebih manfaat? 27 tu lah. Yang lebih manfaat, dan apabila kita amalkan benda tu, jadi banyaklah manfaat. Ada ilmu, ada amal. Ada ilmu, ada amal. Dia kadang-kadang ilmu ada, tapi amal tak ada. Lepas tu amal ada, ilmu pula tak ada. Ya Allah. Jadi dua-dua kena ambil. Kita orang beriman, dua-dua kena ambil. Tak boleh nak lari tuan-tuan sekalian antara ilmu dan amal. Dia ilmu, imam kepada amal, kata Rasulullah, dan amal adalah makmumnya. Jadi dua-dua kena pakai. Jadi jangan kita ikutlah apa yang dikatakan oleh orang-orang yang acah-acah pandai itu. Dia buat seperti dia orang. So kata dia buat. Tak peduli dia dah. Keluar mulut sekata dia. Tidak memikirkan benda itu adalah satu daripada kemahuan ataupun kehendak Allah Ta'ala. Hidup ni kita kena baca apa yang Allah Ta'ala mahukan. Itu sebab sebelum Ustaz beritahu, kita sayang siapa-siapa ni tuan-tuan sekalian. Tak ada masalah sebab itu fitrah. Tapi jangan sayang kita semata-mata dengan makhluk. Tak dapat apa-apa kita dah. Ilmu kena ada ke situ. Kita sayang ni sebab apa? Allah Ta'ala perintah. Bukan makhluk yang, bukan kita sayang sesuatu bukan kerana makhluk. Kita ada rezeki, ada keduniaan kan, ada kereta, ada mutu, ada duit dalam ASB, dalam bank. Bukan makna kita nak sayang harta itu. Bukan makna kita tak boleh sayang harta, boleh. Tapi sayang harta jangan memudaratkan. Memudaratkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan bahawa ilmu adalah inti atau asas yang perlu didahulukan ialah, apa alasan yang ulama bagi? Ibadat akan berhasil dan benar. Apabila ada ilmu, ibadat akan berhasil dan benar, kata Imam Ghazali. Bukankah kita sepatutnya mengetahui siapa yang patut disembah sebelum kita menyembahnya? Ini dah. Jadi kadang-kadang kenapa semayang kita ni tak rasa apa-apa antaranya lah. Tak rasa pun keseronokan kemanisan. Sebab kita tak tahu kita sembah siapa. Yang banyak sekarang ni, orang ngikut-ngikut ya. Ada tanya, cik ngikut ya, saya ngikut ya. Habis semua ibadat main ngikut-ngikut. Maknanya dia tak ada kemanisan kat situ. Itu sebablah para jemaah sekalian, itu sebablah apabila sesuatu benda yang kita nak buat ni, sebelum kita kena ada ilmu, kena tahu macam semayang yang Imam tadi beritahu, sepatutnya kita mengetahui siapa yang patut disembah sebelum kita menyembahnya. Siapa patut disembah? Allah. Ilmu. Kena tahu. Apabila kita angkat takbiratul ihram, kita nyebut Allahu Akbar. Mana ada angkat takbiratul ihram rukun tu, Allahu Akbar. Mana haram. Apa yang kita boleh buat luar semayang, masuk dalam semayang. Sebab hati kita wajib tertumpu kepada Allah. Itu sebab kadang-kadang mengoyan tak tentu arah. Hati mengoyan tak tentu arah. Sebab kita tak tahu siapakah yang kita nak sembah. Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa akan jadi jika kita menyembah sedangkan yang kita sembah itu belum kita tahu asma dan sifat-sifat zatnya serta sifat wajib dan mustahil baginya. Ini bab mengenal Allah Ta'ala. Kono ada tuan-tuan sekalian.
Bahkan kalau kita ngaji bab tauhid ni benda yang wajib sebenarnya. Ngaji bab Allah Ta'ala. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala tu kena tahu tu. Nah, rukun iman tu kena tahu tu. Kita kena tahu akan sifat Allah, zat Allah. Kita kena tahu siapa yang kita sembah ni. Perlu kita tahu siapa yang kita sembah. Kita akan disiplin dalam sembahyang. Kita tarkus sembahyang kita. Kalau tidaklah, tuan-tuan, habis. Tak jadi apa sebenarnya. Tak jadi apa sebenarnya, ya Allah. Tak jadi apa sebenarnya. Tak jadi apa. Tak jadi apa sebenarnya apabila kita menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena tahu akan sifat dan af'al perbuatan Allah Taala. Dalam sifat 20 itulah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, wahdaniyat, qudarat, iradat, ilmun hayyan, sama' basar kalam, muridan qaridan, aliman hayyan, sami'an basiran, mutakalliman. Kena tahu, barulah terasa betul-betul kita menyembah Allah Ta'ala. Ini kerana kadang-kala seseorang mengiktikadkan sesuatu yang tidak layak baginya, maka ibadat yang demikian itu akan sia-sia. Nampak? Sebab kita tak tahu, ya Allah. Kita tak tahu akan apa terjadi sebelum itu. Selepas itu kita tak tahu. Itu sebab kita kena buat sungguh-sungguh dengan ada ilmu, insya-Allah ibadat kita akan selamat. Kita nak boleh kasih sayang Allah ni dengan amal soleh, dengan ibadat antara puncanya. Kita nak boleh kasih sayang rahmat Allah Ta'ala pergi ke syurga, asbab ibadat, menghambakan diri kepada Allah, itu sebab kejayaan manusia dan jin. Allah letak pada agama. Tak letak pada pangkat, tak letak pada darjat. Apabila pada agama, semua orang boleh berjaya. Orang cacat, orang tak cacat, orang miskin, orang kaya, kau semua boleh berjaya. Rahmat, kasih Allah, sayangnya Allah Ta'ala kepada hamba makhluknya ini, manusia ni, Allah letakkan kejayaan jin dan manusia hanya saja pada agama Allah Ta'ala. Kalau letak pada pangkatlah masalah kita yang tidak berpangkat. Letaklah pada benda yang tidak semua orang, ada sebahagian saja dapat. Jadi tidak berjayalah para pendengar, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Itu sebab dengan izin Allah kita mahukan ilmu ini. Supaya ilmu ini dapat membantu ibadat kita yang sahih, ibadat kita yang betul. Terdapat sebuah cerita yang mengisahkan tentang dua orang lelaki. Ini ulama beritahu cerita. Yang seorang adalah orang yang berilmu, yang tidak pernah beribadat. Dan seorang lagi adalah orang yang tidak berilmu tetapi menjalankan ibadat. Kemudian keduanya diuji oleh seorang tentang berapa kadar kejahatan bagi kedua orang tersebut. Maka si penguji itu pun mendatangi keduanya dengan mengenakan pakaian yang megah. Ia berkata kepada orang yang rajin ibadat. Ada dua orang, satu rajin, satu tak rajin. Jadi berkata kepada orang rajin tu, penguji ni, wahai hambaku, aku telah mengampuni seluruh dosamu. Maka sekarang engkau tidak perlu beribadat lagi. Ahli ibadat itu menjawab, oh itulah yang aku harapkan daripadamu ya Tuhanku. Ahli ibadat menganggap si penguji sebagai Tuhan. Sebab ia tidak mengetahui sifat-sifat sebenar Tuhannya. Nampak? Macam mana boleh berhenti ibadat tu? Rasul, kalau kita lihat dari sudut akal lah. Ataupun bab ilmu jugalah. Macam mana keadaan tidak perlu ibadat? Dia dah maqam dah tinggi, tak perlu ibadat dah. Satu suara penguji tu datang. Jadi orang yang ibadat ni, itu yang diharapkan. Jadi dari sudut ilmu, kalau kita dapatlah baca selepas cerita ni, dari sudut ilmu tuan-tuan sekalian, salah. Mana boleh orang tu bebas daripada ibadah? Hono buat ibadah Rasulullah waktu sakit Rasulullah ibadah. Ini kan tak sakit sihat bugar. Memandai-mandai cakap makam dah tinggi. Itu makam apa bondo itu tuan-tuan? Makam apa bondo? Makam tinggi-tinggi itu tak ada. Selanjutnya sang penguji mendatangi orang yang berilmu. Tadi cakap kepada orang ibadat. Orang ibadat jawapan itulah ilmu tak ada. Selanjutnya sang penguji mendatangi orang yang berilmu. Yang ketika itu ia sedang minum arak. Penguji berkata, wahai manusia, Tuhanmu akan mengampuni dosamu. Dengan geram ia menjawab, kurang ajar. Sambil mencabut pedangnya, engkau fikir aku tidak kenal siapa Tuhan. Demikian orang yang berilmu itu tidak akan mudah tertipu dan sebaliknya orang yang tidak berilmu begitu mudah tertipu dan terpedaya. Baik. Jadi macam ni. Bukan kita cakap
perlu ilmu tak ada ibadat, tidak. Makna ulama nak cerita dua cerita ni, dua keadaan. Satu orang suka ibadat, satu orang ilmu. Apabila datang orang nak menipu ni, orang ibadat amal soleh ni, apabila ilmu ni tak ada, hancur. Siapa cakap tak perlu ibadat lagi dah, maqam dah tinggi, tak ada. Orang yang tak ada ibadat, ilmu ada, tapi dia buat maksiat, minum arak tadi dia boleh tahu pembongak kau, pembohong kau, tak ada makna dah. Nampak? Tak adalah dia terus melakukan maksiat, mungkin dengan apa yang dia belajar ilmu dia ada, Allah Taala hantar hidayah. Tapi yang nak cantik yang betul-betul makrifat itu, betul-betul itu ada ilmu, lepas tu buat ibadah. Baru tu. Kini jelas bahawa setiap hamba Allah harus memiliki ilmu dan menjalankan ibadat dengan menggunakan ilmu sebagai inti atau asas yang perlu diutamakan. Rasulullah SAW bersabda, ilmu adalah pemimpin amal dan amal sebagai makmum. Seterusnya Nabi SAW bersabda lagi, Allah memberi ilmu kepada orang-orang yang berbahagia, tidak kepada orang-orang yang celaka. Hadis riwayat Imam Abu Nuaim, Abu Talib Al-Makki, Al-Khatib dan Ibn Qayyim. Hadis ni tuan-tuan sekalian. Jadi kena betul-betul ambil mana dua-dua kena jalan lah. Senang cerita. Ilmu ada, ibadat pun ada. Ibadat ada, lagilah kena kepada ilmu. Jadi kesimpulan itu memang merupakan inti asas yang perlu didahulukan dan kemudian diikuti dengan ibadat. Ada asas ilmu itu dulu, baru ibadat. Ini kerana ibadat tanpa ilmu akan dihinggapi banyak penyakit yang merosakkan. Mengetahui dengan zat yang harus disembah, baru kemudian menyembahnya. Tanpa mengetahui akan menimbulkan su'ul khatimah, mati tanpa beriman kepada Allah, dan hasilnya ibadat itu menjadi sia-sia belaka. Jadi sambungan kitab Minhajul Abidin ini menambahkan lagi akan pentingnya ilmu. Nampak? Kalau ilmu tak ada ibadah tak ada ilmu, ibadah akan jadi sesat. Ditipu gitu, ya Allah, kita ingatkan kita baiklah kan. Apabila tak ada ilmu, diganyang habis-habis. Syaitan ni dia punya kerja halus, tak nampak, gaib kan, nafsu pun semua tak nampak. Tapi pekerjaan itu dengan ilmu itu insya-Allah. Dengan ilmu tu insya-Allah kita boleh faham. Dengan ilmu tu insya-Allah kita boleh tahu. Apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan dalam kehidupan kita. Jadi masya-Allah perbincangan kita rasa lebih kurang setengah jam kita berbincang mengenai sambungan Minhajul Abidin, ilmu dan ma'rifat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Taala, kita kena betul-betul tengok diri kita ni, baca. Kena ada ilmu, nak kena ada ilmu. Kalau tidak kita ditipu oleh musuh-musuh Allah, bahkan musuh yang ada tetap dalam badan kita, nafsu. Lepas tu yang keluar masuk, yang daripada sampai bila-bila, daripada azali lagi musuh kita, syaitan la'natullah. Jangan sampai mereka merosakkan amal ibadat kita dengan tanda kita tak ada ilmu. Ya, kadang-kadang orang ibadat tu dia main buat. Ada yang puasa Ramadan sampai 3 bulan. Memang dari sudut akal bagus. Puasa fardu 3 bulan tapi Rasulullah buat sebulan. Mana ada orang yang melebih pada Nabi? Apabila bondo tu masuk dalam badan, malih mana dia nak belajar ni dengan ibadat dan perlu dengan ilmu itu yang menjadikan satu bondo yang tak baik. Itu nak kepada ilmu. Kalau belajar, nak tak nak, macam mana sekalipun, nakkan kepada ilmu. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala merahmati apa yang kita belajar ni. Lepas tu kita minta kekuatan dari Allah supaya kekuatan itu datang, kita boleh amal dengan apa yang kita belajar. Jadi insya-Allah setakat ini perbincangan kita mengenai kitab Minhajul Abidin, insya-Allah ada masa lagi kita bincang, dan kuliah ini pun ditaja oleh Surah An-Nur Bandar Seremban Selatan, fasa 2A. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat atas perkongsian pada malam ini. Jadi insya-Allah dapat kita amal. Yang penting kekuatan untuk kita amal. Masing-masing kena cari ilmu, kena tuntut ilmu. Lagi-lagi bab akidah, bab tauhid, bab fiqh, bab tasawuf. Yang penting untuk jadi kita ni kita tahu. Sebab apa kita ada ilmu dengan izin Allah, kita tahu. Kita dapat kuasai. Apa yang baik, apa yang tak baik. Kan tak ada kita ditipu Tidak. Jadi kita nak selamat dunia akhirat dengan ilmu. Sebab ilmu itu Rasulullah SAW bagi tahu fadilat dia punya kehebatan
Jadi Masya Allah, mudah-mudahan kita jadi orang yang berilmu, hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala. Jadi sekian saja aku li qauli hadza. Astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Betul.